warga-warga Bukit Sambau dan selamat petang. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf. Ni ada kejadian baru berlaku berita terkini. Kejadian baru berlaku di Market Bukit Sambau. Jika dilihat daripada pandangan mata kasar, dia seperti kanak-kanak sebaya lain bermain di luar rumah ketika petang, menunggang basikal dan juga memanjat pokok. Itu antara rutin anak kampung seperti Muhammad Haziq Muhammad Ashraf 12 tahun yang tular kerana kepatahannya bercakap sehingga digelar wartawan cilik. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot pentaksiran psikometrik bersama saya Nisa K. Diharapkan penonton Didik TV semuanya sihat dan bersedia untuk topik yang kita bincangkan pada hari ini. Hari ini episod kita akan dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Baiklah, bercakap kepada topik kita pada hari ini, jom kita nak mempersilakan tetamu kita iaitu Cikgu Nora Eli Marina Ibrahim yang merupakan guru dari SMK Jalan Reko Bandar Baru Bangi. Selamat datang Cikgu Nora. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di slot pentaksiran psikometrik. Baiklah Cikgu, saya sebenarnya nak tahu cakap mengenai pentaksiran psikometrik banyak cabang-cabangnya. Ya, banyak betul. perkara-perkara, sub-perkara di bawahnya. Ya. Apa topik kita hari ini Cikgu? Okey, pada hari ini untuk slot pada hari ini kita akan membincangkan tentang kecerdasan verbal linguistik yang ada dalam inventory kecerdasan pelbagai. Inventory kecerdasan pelbagai, kecerdasan verbal linguistik. Saya rasa macam sesuai dengan diri saya ya Cikgu. Cakap pasal linguistik ni sebab saya dulu minat bahasa Melayu, saya minat bahasa Inggeris, saya minat nak belajar bahasa-bahasa lain. Jadi nak tahu adakah ini berkaitan dengan saya dan mungkin berkaitan dengan murid-murid di luar sana. Jom kita teruskan. Kita pergi kepada topik yang pertama Cikgu. Silakan Cikgu. Baik. Pertama sekali kita kena kenal, kita kena tahu apakah maksud verbal. Verbal tu seperti semua yang tahu, semua tahu bermaksud lisan ataupun kata-kata. Manakala linguistik pula mempunyai dua makna, iaitu yang pertama kajian saintifik tentang bahasa dan yang kedua ialah sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Jadi kita tengok pada video adik Haziq tadi bagaimana dia menggunakan kosakata untuk menyampaikan maklumat sehingga boleh viral tu Nisa. Betul. Satu Malaysia kenal dia. Satu Malaysia dah kenal dengan kebolehan. Beliau pun bercakap dengan lancar. Ya, betul. Jadi kecerdasan verbal linguistik ini merujuk kepada keupayaan dan kebolehan yang berkaitan dengan penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan kemahiran bahasa yang kompleks Nisa. Maksudnya adakah mereka ada kebolehan untuk belajar bahasa lain dengan mudah? Ya, betul. Bukan setakat bahasa Melayu sahaja, bahasa Inggeris dan pelbagai bahasa-bahasa yang lain. Baiklah Cikgu, saya nak tahu macam mana kita nak kenali ciri-ciri personaliti individu yang kita katakan mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam verbal linguistik seperti yang kita bincangkan hari ini Cikgu. Okey, yang pertama sekali, individu yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik yang tinggi, mereka mampu berbicara dengan baik dan efektif. Maksudnya dia sampaikan maklumat itu dengan tepat dan betul. Dan mereka juga mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Mempengaruhi. Sama seperti adik Haziq. Sebab tu ramai netizen ataupun warga internet gemar dengan video yang dihasilkan. Betul. Mereka memberi perhatian kepada video tersebut kerana maklumat yang disampaikan ni Cikgu. Ya. Selain daripada itu mereka ni berminat dengan aktiviti bersifat persembahan menggunakan bahasa melibatkan verbal. Contohnya apa? Teater. Kena ke? Kena ke Cikgu? Kena itu. Ataupun pidato, berpantun, pertandingan syair, pertandingan-pertandingan yang diadakan lazimnya di sekolah. Cikgu, saya rasa episod ni Cikgu datang untuk saya ke? Mungkin juga. Mungkin untuk murid-murid di luar sana yang mungkin dalam situasi sama macam saya. Boleh jadi tak Cikgu? Murid-murid ni sebenarnya mereka minat akan persembahan yang seperti Cikgu sebutkan tadi. Teater, sajak, pantun dan sebagainya. Tapi mereka tak sedar mereka ni adalah orang yang mempunyai kecerdasan verbal
verbal linguistik. Ya, betul. Kalau daripada segi kanak-kanak, kita boleh kesan. Ada kanak-kanak yang seumur awal 4 tahun, 5 tahun, dia cepat membaca, cepat mengeja dan juga cepat menulis berbanding kanak-kanak di seusia yang sama dengan mereka. Maknanya cikgu daripada rumah lagi, ibu bapa dah boleh kesan, dibantu pula dengan pentaksiran psikometri di sekolah. Betul, di sekolah. Ini satu perkara yang sangat-sangat menarik kerana saya kira murid-murid kini mungkin ramai yang masih tidak mengenali diri. Betul tak cikgu? Ya, betul. Itu sebabnya adanya inventory seperti ini supaya mereka kenal dengan diri mereka, tahu ciri personaliti mereka supaya mereka mudah untuk menentukan aliran kerjaya atau aliran pengajian selepas di persekolahan nanti. Baik, ini adalah satu perkara yang menarik, bukan sahaja di selepas persekolahan, tapi bagaimana ia membantu mereka semasa di sekolah lagi, cikgu? Ya, betul. Bagaimana cikgu kalau nak bantu murid-murid yang ada kebolehan verbal linguistik? Okey, murid-murid yang sebegini sepatutnya perlulah berjumpa dengan guru kaunselor untuk mendapatkan sebab umum tahu inventory kecerdasan pelbagai ini salah satu konstruknya ialah kecerdasan verbal linguistik. Jadi apabila skornya tinggi, jadi bila dijumpa dengan guru kaunseling di sekolah, jadi guru kaunseling boleh membantu mereka untuk sepatutnya kamu boleh ambil aliran yang seperti ini. Jadi murid itu jelas, memberikan idea. Okey, kalau kita tengok murid tu macam Nisa, mungkin zaman sekolah suka masuk macam-macam pertandingan melibatkan verbal. Saya debat dulu cikgu. Itu dia. Jadi kalau dah tahu, tahu sepatutnya selepas ini saya ambil aliran ini untuk mengembangkan lagi potensi, untuk mencungkil lagi bakat yang ada dalam diri. Saya rasa sangat gembira untuk episod hari ini. Ini baru permulaan dan cikgu ada sebutkan mengenai skor yang mana kita akan bincangkan selepas ini. Banyak lagi yang saya nak tanyakan kepada Cikgu Nora berkaitan dengan topik kita, inventory kecerdasan pelbagai verbal linguistik. Jadi murid-murid di rumah ada yang macam, alamak, ni macam diri saya, macam minat yang saya selalu buat di sekolah. Jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih penonton Didik TV KPM masih menonton pentaksiran psikometrik bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Nora berbincang mengenai topik kita hari ini, kecerdasan verbal linguistik. Kita ada sebutkan mengenai skor untuk menentukan tahap seseorang murid itu di mana. Jadi cikgu saya nak tanya, bagaimana kita nak menentukan skor? Bagaimana penentuan skor ini dijalankan nak memastikan konstruk ini berada atau seseorang murid itu berada dalam inventory kecerdasan pelbagai? Okey, baik. Seperti yang semua tahu, inventory kecerdasan pelbagai ini akan diberikan kepada semua murid tingkatan 3. Baik. Tujuannya untuk apa? Fungsinya IKP ini diberi adalah untuk membantu guru dan juga murid untuk mengenal pasti teknik ataupun gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka. Maknanya mereka ada gaya pembelajaran yang berbeza dengan orang lain? Ya, betul. Sebab jika dia tahu, saya ni lebih kepada menggunakan bahasa, mentafsir ayat dan sebagainya, jadi dia boleh menggunakan gaya bahasa, gaya pembelajaran itu yang sesuai supaya lebih mudah untuk dia mendapatkan maklumat ataupun menyampaikan maklumat. Okey, sekarang saya dah faham sikit. Cikgu ada sebutkan tentang gaya pembelajaran, mungkin teknik pembelajaran. Jadi bagaimana kita nak menentukan teknik pembelajaran yang paling sesuai untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik ni, cikgu? Sebelum itu kita kena tahu dulu dalam verbal linguistik ni ada konstruk dia untuk skala penskoran untuk interpretasi skor tu terbahagi kepada 3 tahap besar. Okey, yang dikatakan skor tinggi ialah pada tahap skala 75% hingga 10%. Bagi skala sederhana bermula pada skala 50% sehingga 74%, dan rendah kecerdasan verbal linguistiknya jika dia memperolehi skala 0% hingga 49%. Daripada skor inilah baru boleh menentukan murid ini mempunyai kecenderungan yang tinggi atau tidak dalam kecerdasan verbal linguistik. Maknanya cikgu, selepas kita menentukan kecenderungan dia, mungkin seseorang murid A dan murid B, kecenderungannya yang A mungkin lebih tinggi di paras tinggi, murid B di paras sederhana, katakan andaikan. Jadi
sebut mengenai teknik pembelajaran. Ya. Bagaimana kita nak menentukan teknik yang paling sesuai untuk mereka? Okey, antara teknik yang ada, teknik pembelajaran yang boleh diaplikasikan kepada murid-murid yang mempunyai kecenderungan skor yang tinggi dalam verbal linguistik ini. Yang pertama, mungkin kita boleh gunakan kaedah bercerita. Kaedah bercerita, sebab orang yang verbal linguistik dia peka terhadap bahasa, kata-kata. Betul tak, Nisa? Betul. Okay. Kena lagi. Yes, guru menggabungkan idea atau konsep dan murid digalakkan untuk mengeluarkan idea atau konsep mereka sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam aktiviti bercerita. Okey, bagaimana cikgu sebutkan mengenai bercerita? Izinkan saya cikgu untuk kongsi sedikit pengalaman peribadi di mana saya apabila belajar matematik contohnya, apabila diterangkan begitu teknikal sekali, equation dan sebagainya, saya mungkin akan apa ni? Tapi bila rakan saya bercerita kat saya, kalau sebenarnya ni dia macam bercerita. Saya faham je. Adakah itu menandakan sebenarnya kecenderungan saya lebih pada verbal linguistik? Ya, betul. Tapi nak tepat kita kena buatlah yang ujian tadi, inventory kecerdasan pelbagai. Baik. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan proses menjalankan ujian inventory ini terhadap murid-murid. Ya, boleh. Kalau ujian ini biasanya guru kaunseling lah yang akan menguruskan, mengendalikan ujian ini di sekolah. Baik. Okey. Setelah bila dah dapat tahu skor yang tinggi untuk murid tadi, kita boleh buat juga aktiviti lain untuk gaya pembelajaran tadi. Brainstorming pun sama juga. Perbincangan. Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil. Kerana dari situ murid-murid akan mengeluarkan idea dan guru yang bersama dengan murid itu menghargai idea itu supaya murid itu rasa bersemangat kerana ideanya dihargai. Selain daripada itu, Nisa, kita kena peredaran masa sekarang melalui gaya pembelajaran rakaman. Sebab tu di sekolah ada pelbagai pertandingan TikTok. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya kira orang-orang muda banyak guna. Saya masih muda lagi. Okey, aplikasi TikTok contohnya buat rakaman dan sebagainya, dan murid-murid yang sebegini sangat suka dan gemar dengan aktiviti-aktiviti sebegini. Maknanya cikgu menerusi aktiviti contohnya pertandingan video kreatif, kita dapat lihat idea dan juga kreativiti masing-masing. Betul tak cikgu? Betul. Ini adalah satu idea sungguh-sungguh menarik yang saya kira lebih saya andaikan banyak sekolah sudah pun mengimplementasikan. Mungkin lebih banyak sekolah boleh memanfaatkan cara ni. Betul tak cikgu? Betul. Cikgu, bagaimana dengan mereka yang suka menulis? Tulis je. Kadang-kadang bermuka-muka surat dia tulis. Adakah orang ini cenderung pada verbal linguistik juga? Ya, betul. Kerana verbal linguistik ni bukan terhad kepada percakapan sahaja. Sebab ada orang setengahnya dia tak boleh bercakap secara direct, tetapi dia sangat mahir, sangat kreatif dalam menghasilkan jurnal ataupun produk yang dokumentasi contohnya. Jadi cikgu-cikgu di sekolah ataupun murid-murid kadang-kadang dia nak mengaplikasikan apa yang dipelajari, dia buat jurnal. Melalui penulisan, melalui catatan tentang apa yang telah diajar oleh guru, menggunakan sketsa dan sebagainya, Desa. Baik, adakah kita dapat lihat kecenderungan seseorang murid dalam verbal linguistik ini berbeza mengikut kebolehan? Contohlah saya ada kerja rumah karangan. Saya mungkin tulis 5 muka surat. Saya minat, tapi ada kawan tulis mungkin 1 muka surat setengah. Macam mana tu, cikgu? Memang adalah sebab ada kecerdasan ini sebenarnya boleh dipengaruhi banyak faktor, Nisa. Mungkin Nisa dulu dikelilingi oleh rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang gemar berkata-kata, berkomunikasi. Jadi maksudnya bila seseorang itu mempunyai kecerdasan verbal linguistik yang tinggi, tak semestinya dia akan boleh terus dengan kebolehan untuk menulis. Tapi kalau yang sederhana masih boleh kerana dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran, oleh faktor pendidikan ataupun faktor pemakanan dan banyak lagi. Baik cikgu, soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat seketika, saya nak tanya, adakah kebolehan verbal linguistik ini boleh dilatih? Ada orang mungkin dia lahir-lahir dia dah banyak bercakap, tapi ada orang mungkin awalnya tak banyak bercakap, tetapi
kemudian perubahan persekitaran mempengaruhi. Ya, betul. Sebab tu saya kata tadi, faktor persekitaran juga boleh mempengaruhi ciri-ciri personaliti dalam individu itu sendiri. Maksudnya kalau pelajar tu memang kita dapat nampak daripada awal kurang bercakap, kurang berkomunikasi. Di sinilah peranan guru untuk menarik pelajar berkenaan, banyakkan bercakap melalui aktiviti gaya pembelajaran tadi, brainstorming, kaedah bercerita untuk menggalak, mencungkil bakat dan potensi murid itu sendiri. Betul tu, atau kita panggil ni aktiviti memecah ais, cikgu. Ya, Ice betul. breaking. Ice breaking. Kalau kita nak tahu mungkin ada sesetengah bakat atau kebolehan tidak ditunjukkan pada peringkat awal. Kita nak tahu dengan lebih teliti lagi aliran apa sebenarnya yang sesuai sekiranya saya adalah orang yang cenderung terhadap verbal linguistik, tetapi kita akan tahu bersama-sama selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Masih menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Nora bercakap mengenai kecerdasan verbal linguistik. Kita dah bincangkan apakah aktiviti-aktiviti bagi mereka yang cenderung kepada verbal linguistik seperti penulisan jurnal, sketsa, mungkin apa aktiviti yang berkaitan dengan sastra, Cikgu, macam sajak, debat dan sebagainya. Tapi saya nak tahu, macam mana kita nak tahu aliran apa yang sesuai untuk kita cadangkan kepada murid-murid yang ada kecenderungan ni, Cikgu? Baik. Untuk murid-murid yang mempunyai kecenderungan ini, setelah kita dah taksir mereka dalam IKP, Inventory Kecerdasan Pelbagai. Jadi kita dah tahu murid ni skornya tinggi, rendah atau sederhana. Jadi daripada situ bolehlah kita memandu murid-murid ini atau membimbing mereka untuk memilih jurusan aliran yang sesuai. Antaranya ialah yang pertama, mungkin dia boleh ambil elektif pengajian Islam. Antara subjek yang ada pendidikan Al-Quran, Al-Sunnah, pendidikan syariah Islamiah, tasawur Islam ataupun bahasa Arab. Ini lebih kepada apa orang kata keagamaan lah sedikit. Ataupun pergi pada aliran kemanusiaan dan sastra iktisas. Kerana mereka mempunyai kecenderungan ataupun kelebihan menggunakan kata-kata sama ada dalam kesusastraan, video bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Saya ada video kita sediakan. Kita tengok dulu video ini. Jom kita saksikan bersama-sama. Nampak tu semua badan berkelip-kelap tu. Woi, saya amat-amat takut dan kini saya kami menunggu Jabatan Pertahanan Awam untuk segera ke Masjid Bukit Selambau dan saya amat-amat takut, Cikgu. Kita pun dapat merasa emosi yang disampaikan. Betul. Jadi apa kaitan situasi dalam video tadi dengan apa yang Cikgu kongsikan dengan kita sekarang? Okey, macam kita tengok video adik Haziq tadi. Adik Haziq ini merupakan individu yang bercirikan verbal linguistik. Kerana apa? Dia bijak menggunakan kata-kata, dia bijak menggunakan emosi untuk menarik perhatian audiens ke dalam videonya. Betul. Jadi dekat situ ada gabungan beberapa lah ciri-ciri personaliti verbal linguistik yang memang kena dengan diri adik Haziq. Maklumlah tadi dia cakap saya amat takut. Dengan saya sekali takut. Mana emosi tu sampai pada saya dengan berkesan. Betul. Kita dah sebutkan tadi beberapa aliran di bahagian yang lebih Islami untuk mereka yang cenderung kepada verbal linguistik. Bagaimana dengan aliran lain, Cikgu? Okey, ada lagi satu aliran yang lebih kepada elektif kemanusiaan dan juga sastra iktisas. Contohnya dengan mengambil subjek prinsip perakaunan, ekonomi asas, perniagaan dan juga seni lah. Kalau perniagaan, saya rasa verbal linguistik sangat-sangat membantu. Ya, sangat membantu sebab dalam perniagaan dia ada satu lagi ciri inventory minat kerjaya enterprising. Dia ada satu tadi klausa mempengaruhi orang lain. Macam adik Haziq ni dia ada buat video tentang masakan, betul? Daripada situ dia boleh menggarap lagi potensi dia untuk menyerlahkan lagi bakat yang dia ada. Kalau tidak silap saya, seingat saya, adik Haziq ini ahli keluarganya ada yang bekerja di pasar di mana kejadian itu berlaku, dan saya rasa dengan kebolehan dia bercakap, dia boleh mempengaruhi orang untuk membeli banyak barangan daripada gerai yang dijualnya. Kalau bercakap mengenai bidang yang sesuai, tadi kita dah sebutkan mengenai keusahawanan, orang yang orang kata apa, berkaitan dengan bisnes. Bagaimana dengan aliran ataupun
kerjaya yang lain? Okey. Untuk bidang kerjaya dalam bidang verbal linguistik ada banyak, Nisa. Okey, seperti yang kita lihat di slide, kita ada penulis sari kata contohnya, memerlukan kemahiran apa? Penguasaan bahasa asing. Wajib menguasai kemahiran bahasa asing untuk memastikan kualiti sari kata yang dihasilkan itu adalah yang terbaik. Wah, ini sangat menarik. Cikgu, saya ada ternampak di dalam senarai ada tertulisnya ahli leksikografi. Apa yang dimaksudkan cikgu dengan ahli leksikografi? Mungkin murid-murid yang menonton kita pun macam tak pernah dengar ni cikgu. Betul. Okey. Ahli leksikografi ini ialah salah satu lagi cabang linguistik dalam bidang penulisan kamus. Penulisan? Atau kamus. Kamus? Okey. Atau dalam bahasa mudahnya, juru bahasa kamus. Apa tugas dia, Nisa? Tugasnya ialah sebagai pengarang ataupun editor kamus yang bertanggungjawab untuk merancang kandungan kamus yang direka. Maksudnya mereka ini berperanan untuk memutuskan perkataan yang mana perlu dimasukkan di dalam kamus atau perkataan mana yang perlu dikeluarkan daripada dalam kamus. Oh, ini adalah satu kerjaya sangat-sangat menarik. Apa lagi kerjaya yang saya kira tidak klise, cikgu? Kalau cakap pasal orang yang pandai bercakap, jadi pengacara TV pun kena bercakap dengan banyak. Bagaimana dengan kerjaya yang lain, cikgu? Kerjaya lain kalau dari segi akademik boleh menjadi pensyarah linguistik. Ada dia ditawarkan kos-kos di universiti awam ataupun universiti swasta. Okey, mengajar mata pelajaran ataupun bahasa Spanish, Jerman, Perancis, Arab ataupun yang sekarang menjadi kegilaan remaja kita, Korea. Annyeonghaseyo. Saya tak pandai. Saya tahu tu je. Satu je saya tahu. Sangat banyak kerjaya-kerjaya yang sebenarnya menarik dan tidak menjadi kebiasaan untuk mereka orang kata apa, hala kepada laluan tersebut. Saya tertarik dengan ahli patologi pertuturan. Apa yang dimaksudkan dengan patologi, cikgu? Okey, patologi pertuturan ini ialah di mana mereka ini orang yang berperanan untuk merawat ataupun membimbing kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam bidang pertuturan, dalam segi bahasa, lantunan suara ataupun mempunyai masalah gagap. Sebab kita tengok sekarang ni ramai kanak-kanak yang ketagih dengan gadget. Mereka kurang berkomunikasi, kurang bertutur, jadi mempunyai sedikit masalah dalam kebolehan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ahli patologi pertuturan ini peranannya ialah untuk membantu individu-individu seperti ini. Ini sangat-sangat menarik. Saya kira ibu bapa di rumah, mungkin ada yang sedang menonton kami di pentaksiran psikometrik, boleh gunakan segala informasi dan juga input yang dikongsikan oleh Cikgu Nora mungkin untuk memerhati anak-anak di rumah kan. Kemudian mungkin boleh bekerjasama dengan pihak guru di sekolah untuk memastikan anak-anak ini berada di haluan kecenderungan yang betul. Apa kepentingan untuk kita pastikan mereka pergi kepada haluan kecenderungan mereka, cikgu? Okey, satu saya nak tanya soalan pada Nisa. Bila kita tahu kita cenderung kepada apa, kita cenderung pada minat kita yang bagaimana, bila kita pergi pada kerjaya yang tak sesuai dengan kita, apa yang kita rasa, Nisa? Kita akan rasa tak selesa, kita akan rasa sedih dan mungkin lama-kelamaan kita hilang minat terhadap segala apa di sekeliling kita. Betul. Jadi bila kita tahu ciri kita, ciri personality kita dan kita tahu kecenderungan kita ke arah mana, jadi bila kita dapat kerja yang sesuai dengan diri, kita akan lebih rasa selesa, kita akan rasa seronok dan kita akan kualiti atau mutu kerja kita pun akan lebih meningkat. Betul tu. Saya fikir ini adalah episod yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama tekankan dalam kehidupan seharian dan murid-murid jalanilah pentaksiran psikometrik. Orang kata apa, jawablah dengan tulus dan jujur. Sebenarnya kita dah pun sampai di penghujung episod pentaksiran psikometrik kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nora Eli Marina Ibrahim yang merupakan guru dari SMK Jalan Reko, Bandar Baru Bangi. Juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Rosyahidah Zulkifli, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Cikgu, sebelum kita tutup rancangan ni, pesanan cikgu untuk penonton Didik TV? Okey. Pertama sekali, apabila kita tahu tentang diri kita, insya-Allah kita akan tahu ke mana haluan kita selepas ini. Saya tutup dengan pantun, boleh, Nisa? Tak ada masalah. Okay. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang tak elok letak ke tepi. Saya beli, cikgu, pantunnya. Boleh.
Membeli cili di Kuala Kemaman disusun di samping lesung batu. Psikometrik dicipta untuk membantu. Kenali diri, pastikan haluan. Saya rasa dah terbalik dah pantun saya, tapi bolehlah cikgu Boleh. pantun dah dicipta dalam masa 5 saat. Terima kasih kepada penonton pentaksiran psikometrik. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi.